Kalau kita ambil RM100, dia akan jadi 150 bilion. Banyak banyak. So guys sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah duit yang berada dalam cashless society ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Kamrul. Terima kasih banyak kerana sudi berada dalam channel YouTube saya, dan terima kasih banyak-banyak kepada yang telah subscribe saya. Okey, pada yang belum subscribe, tekan butang subscribe sekarang. Okey, bukan kena bayar pun, free je kan. Allahu Akbar. Tolong kawan-kawan dapat pahala. Okey, hari ni saya nak buat sharing sikit berkenaan dengan cashless society. Okey, apa itu cashless society? Okey, cashless society adalah satu budaya, merujuk kepada satu budaya masyarakat yang tanpa tunai, maknanya membuat pembayaran pembelian tanpa tunai. Contohnya macam internet banking dan sebagainya, menggunakan e-wallet dan lain-lain. Itu yang dikatakan cashless society. Okey, apa kepentingan cashless society kepada kita semua ni? Sebenarnya dia sangat impact dia sangat besar. Sebab apa? Kalau kita tengok contoh yang paling mudah sekali, apa yang berlaku pada tahun 2018, bermakna boomnya cashless society ni dekat Malaysia ni. Okey, tahukah anda semua, tahukah guys semua yang dekat apa yang berlaku pada 2018, berdasarkan kepada unjuran perangkaan Bank Negara Malaysia ni, sekitar ada 833.9 juta transaksi lah bahasa Melayunya, perbankan internet dekat Malaysia ni. Apa maksud dia? Contohnya kalau satu transaction tu ada RM10, bermakna ada 8 bilion, 8,000 juta transaction. Sorry, bukan 8 juta transaction, 833.9, tapi duit yang berada dalam kitaran internet perbankan tu ada 8,000 juta ataupun 8 bilion. So apa you rasa? Banyak tak? Itu tahun 2018 tau. Ada 8 bilion duit dalam kitaran internet perbankan tu. Perbankan internet lah kan. Duit yang kita tak nampak dalam bentuk tunai ni, dalam bentuk cashless lah. Itu panggil cashless society. Budaya pembelian dan pembayaran menggunakan tanpa tunai, menggunakan e-wallet ke, internet perbankan dan sebagainya yang tanpa tunai. So nampak tak itu besarnya dia punya volume tu. Tahun 2018 dah 8 bilion. So tahun 2022 berapa bilion? Macam mana kita nak kira tu? Macam mana nak ambil data tu? Saya cuba juga cari data tapi saya tak jumpa. Tapi saya nak sharing juga macam mana nilai yang besar ni. Sejak tahun 2018 dah ada 8 bilion duit dalam tu. Kalau kita buat andaian RM10 satu transaction, kalau kita nak kira, sebab saya tengok ada unjuran lah, statistik yang dibuat oleh Bank Negara sejak tahun 2016, 2017, 2018, ada dia punya angka-angka dia. Contohnya 2016 dia ada transaction ni 588.2 juta transaction. Kalau kita ambil RM10 satu transaction, lebih kurang ada 5.9 bilion duit dalam cashless society pada tahun 2016. Okey, kalau kita tengok 2017 ada lebih kurang 741.9 bilion transaksi ataupun 7.4 bilion duit yang berada tu. Kalau kita ambil RM10 lah satu transaction. Kalau 2018 berapa pula? Ada 833.9 juta macam saya dah sebut tadi. So lebih kurang 8.3 bilion duit dalam cashless society. So apa maksud dia? Kalau kita nak kira tahun 2022 ni, kalau daripada 2016-2018 ni, kalau kita buat average lah, purata lah, setahun lebih kurang ada peningkatan sebanyak 169 juta transaction. Okey, kalau kita buat transaction tu menggunakan kira-kira ni, 2019 dia akan jadi lebih kurang 1 bilion transaction. Okey, macam saya katakan tadi, kalau kita nak buat anggaran satu transaction tu RM10, dia akan jadi lebih kurang 10 bilion duit berada dalam cashless society.
Itu kalau kita ambil RM10. Kalau kita ambil RM100, dia akan jadi 1000 bilion. Oh my gosh, banyak tu. Sebab berdasarkan saya sendirilah buat transaction kan. Saya buat satu transaction, saya beli baju, harga dia transaction satu tu dah kat RM40. Itu baru satu baju. Kalau saya beli macam sabun, saya beli deterjen, saya beli macam-macam yang untuk keperluan rumah tu, ada sampai RM100. Tapi kadang-kadang ada sampai RM300. So saya punya transaction tu biasanya lebih kurang 40, 100, 300. Lebih kurang macam tu lah. RM10 saya rasa saya tak pernah lagi. Tapi saya ambil worst case lah. Okay. Itu tahun 2019 kita ada lebih kurang 1 bilion transaksi dan ada lebih kurang 10 bilion duit. Kalau tahun 2020 kalau kita kira menggunakan purata 169 juta transaction tu, kita ada 1.2 bilion transaction, 12 bilion duit. 2021 kita ada lebih kurang 1.3 bilion transaction, duit dalam tu lebih kurang ada 13 bilion. Dan tahun 2022 kita ada lebih kurang 1.5 bilion transaction bersama dengan 15 bilion duit yang berada dalam pasaran. Kalau kita ambil RM10 satu transaction, kalau kita ambil RM100, dia akan jadi 150 bilion. Banyak. So guys sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah duit yang berada dalam cashless society ni. Kalau yang persoalan sekarang ni, dekat mana position kita? Adakah kita ada jual online, kita ada e-dagang, kita jual nasi dagang ke dalam internet, ataupun kita jual cadar ke, kita jual kereta ke, kita jual apa lagi? Kek ke? Kita buat tak? Kalau kita tak buat ni, kita jual takoyaki ke, kita jual laksa ke, whatever lah servis. You jual CCTV ke, you jual apa-apa lagi lah, you jual apa lagi? Makanan kesihatan ke, whatever. Yang penting you kena ada aktiviti dalam ni, sebab duit ni besar, banyak. Kalau kita ambil RM10 satu transaction, lebih kurang 15 bilion. 15 bilion tu tahu berapa? 15,000 juta. Saya kalau dapat 2 juta pun sales setahun, dengan profit 20% pun, saya dah hidup senang lah. Mungkin tak jutawan lagi lah, tapi hidup saya senang lah. Ini ada duit 15 bilion, 15,000 juta. Tahun 2021, anggaran ni dibuat setahun tau, daripada bulan Januari sampai ke bulan Disember setahun. Itu yang dibuat oleh Bank Negara lah. Yang saya kira tadi, yang Bank Negara bagi itu tahun 2018, daripada Januari sampai Disember ada 833.9 juta transaction. Okay, dianggarkan, saya buat average tadi, tahun 2022 kita ada lebih kurang 1.5 bilion bersama dengan 1,500 juta transaction. Kalau kita so saya buat anggaran tadi RM10 satu transaction, lebih kurang 15 bilion duit dalam cashless society dekat Malaysia tahun 2022. So kita kena ada ambil bahagian positioning kita kat mana. Kita jual e-dagang ke, kita jual barang ke, kita jadi affiliate ke, kita jual buat clickbank ke apa ke, kita buat click je ke apa, kita jadi affiliate. Apa-apa barang yang produk ada kat dalam internet ni, kita ada affiliate. Itu pun salah satu cara untuk dapatkan duit lah daripada internet, daripada cashless society. Kita kena buat sesuatu. Kalau tak, rugi, duit ni banyak. Sebab kalau kita tak ambil, you nampak tak Shopee, Lazada besar-besaran buat promosi dekat TV kan? Kenapa? Sebab cashless society lah. Dia nampak duit tu besar. Kalau kita tengok Shopee ni, tak silap saya itu Singaporean kan? Tapi tak apalah, dia buka Shopee, orang Malaysia pun boleh buka kedai kat situ. So kita pun boleh involve sama. Tapi sepatutnya kita pun kena ada kita punya platform kita sendiri. Supaya kita dapat, at least tak nombor 1 pun nombor 2 lepas Shopee. Yang kita nampak ni nombor 2 apa? Lazada. Dia berlomba-lomba. Setiap bulan dia orang ada je buat promosi. Lazada ni tak silap saya China kan, Jack Ma kan. So dia pun lebih kurang sama dengan apa ni, Shopee ni. So nampak tak, duit dekat Malaysia ni dalam bentuk cashless society ni sangat besar. So orang luar dah datang lama, dah buat sistem, buat platform, buat website, dia dah conquer market Malaysia lah. So kita sepatutnya kena buat sesuatu lah. Kita, walaupun kita tak boleh jadi nombor 1, at least kita ada top 5, top 10 dekat Malaysia ni.
Jadi orang luar datang, luar negara Malaysia ni datang buat web. Sekarang ni banyak pula produk-produk daripada Korea masuk pula. Dia dah nampak ni, banyak ni 15 bilion ni tahun 2022 ni. Ya Allah, banyaknya duit. So kita kena grab opportunity. Tak kira lah apa bentuk kita nak involve. Tak kira lah sama-sama dalam bentuk e-dagang ke, website ke, jual barang ke, affiliate punya program ke, referral punya program ke, apa saja bentuk, at least kita belajar. Kita bermula belajar macam mana nak buat duit daripada cashless society ni. Kalau nak belajar, saya bagi dua contoh lah kat bawah ni. Ada satu, referral program daripada BigPay. Yang kedua, YouTube. Bagi saya YouTube ni penting. Ada orang boleh buat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bergantung pada usaha masing-masing. Tapi buatlah. Sebab apa? YouTube ni dia macam digital asset lah. Bila orang cakap pasal kripto kan, digital asset, yang itu mahal. Tak semua orang boleh beli. Tapi kalau YouTube semua orang boleh buat, tak kira you pelajar pandai ke tak pandai ke, you boleh buat menggunakan konten you sendiri. Sebab dah ada banyak contoh-contoh YouTuber yang berbagai background dan latar belakang. So semua orang boleh buat, cuma kena rajin buat you punya konten yang berkualiti untuk tontonan masyarakat, dan insyaAllah anda akan mendapat benefit lah lepas tu. Contohnya macam Akil Zulkifli yang jadi dapat jadi YouTuber yang popular kan, berita harian tu kan. Dia masih lagi muda, buat konten family, ada anak yang soleh, dapat 1 juta subscriber, itu dah jadi aset dah tu. Contoh lah, kalau you nak belajar, kat bawah ada link YouTube step by step macam mana nak belajar jadi YouTuber. So you nak cepat ke, you nak lambat ke, itu bergantung pada usaha you. Tapi dekat website saya bagi ni, link kat bawah ni memang dia dah ada step by step macam mana nak jadi YouTuber jaya. Dan memang dah proven dah. Saya tak boleh nak detail. Saya ada dah banyak buat video, nanti kali tengok saya akan bagi link juga kat bawah untuk belajar. Jangan lepaskan peluang ni, rugi sangat kalau tak buat. Dan yang kedua, saya bagi juga cara paling cepat untuk buat duit, belajar. Itu referral program daripada BigPay, e-wallet yang digunakan oleh Asia. Di antara yang booming sekarang e-wallet kat Malaysia ialah BigPay. Belajar macam mana nak buat RM200 sehari dengan program BigPay. Yang ini paling mudah. Kalau YouTube tu makan masa, tapi you kena buat juga, sebab ini memang aset bagi saya penting lah. Sebab tu saya bersungguh-sungguh buat YouTube ni. Bukan apa, sebab dia memang dia akan masa panjang dia akan jadi aset. Betul. You akan terlibat secara langsung. Kalau you buat YouTube akan jadi salah seorang daripada cashless society. Nanti saya akan terangkan kemudian. Sebab kalau saya nak terang semua dalam video kali ni terlampau panjang. Ni pun dah berapa minit ni. Saya tak suka buat video panjang-panjang. Kalau boleh 10 minit je. Ni pun dah lebih dah. So saya rasa jangan sia-siakan cashless society kat Malaysia ni. Dijangkakan lebih kurang ada 15 bilion hingga 150 bilion pada tahun 2022. Nanti kita tengok apa perangkaan yang terbaru dibuat oleh Bank Negara. Kalau saya jumpa nanti, saya akan sharing berapa nilai yang jangkaan yang Bank Negara yang buat. Yang saya bagi ni adalah anggaran apa yang saya buat dan berdasarkan kepada tahun-tahun yang 2016 hingga 2018, statistik yang telah dikeluarkan Bank Negara. Untuk tahun ni dengan tahun-tahun yang terdekat ni, saya belum dapat lagi. So saya pun cuba juga nak dapat. Bila saya dapat, insyaAllah saya akan buat video baru macam mana kita nak calculate dan kita tak terlibat dalam angka cashless society yang sangat besar ni. So saya rasa jangan lepaskan lagi peluang keemasan. Ini dah terlampau emas berapa dah ni, memang 15 bilion kot 2022. Itu kalau worst case, banyak tu. Ya Allah, 15,000 juta. Saya nak 2 juta je, profit 20% pun dah okey dah. So itulah sebab tu saya buat sharing, supaya anda semua kat sana pun, guys pun boleh belajar macam mana nak grab opportunity daripada cashless society ni. Alright, semoga video ni mendapat sedikit manfaat dan idea untuk korang. Dan saya rasa cukuplah setakat tu. Saya tak nak panjang sangat, nanti melerik-lerik pula kan. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.